Darussalam adalah sebuah negara merdeka. Kita selaku rakyat dan penduduk adalah dituntut untuk membebaskan diri daripada segala sikap yang merugikan. Di antara sikap merugikan itu ialah suka berpeluk tubuh dan ketandusan semangat patriotik. Sikap seperti ini sepatutnya tidak ada lagi dalam era merdeka, kerana kemerdekaan itu sendiri merupakan perangsang atau penggerak ke arah lebih super dan lebih progresif, bukan lebih culas dan lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Haji Omar Haji Abdul Rahman. Dan saya Dayang Kumas Denawati, Pengiran Haji Merali. Berita-berita utama malam ini. 28 September 2017 adalah tarikh pembukaan gendang jaga-jaga bagi sambutan Jubli Emas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menaiki takhta. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menghadiri mesyuarat ketiga Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Jubli Emas ke bawah Duli Yang Maha Mulia menaiki takhta. 28 hari bulan September 2017 ditetapkan sebagai tarikh pembukaan gendang jaga-jaga bagi menandakan bermulanya sambutan Jubli Emas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menaiki takhta. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri bersabda, tarikh pembukaan dan penutup gendang jaga-jaga akan bermula pada hari Khamis 28 September 2017 sehingga hari Khamis 12 Oktober 2017. Duli Yang Teramat Mulia bersabda demikian semasa berkenan berangkat menghadiri mesyuarat ketiga Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Jubli Emas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menaiki takhta. Mesyuarat pagi tadi adalah kesinambungan dari mesyuarat kedua Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Jubli Emas yang diadakan pada bulan Februari lalu. Mesyuarat berlangsung di bangunan Jabatan Perdana Menteri, Jalan Perdana Menteri. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia selaku penaung Jawatankuasa Penasihat Sambutan Jubli Emas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menaiki takhta dijunjung oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin selaku Ahli Jawatankuasa Penasihat Sambutan. Juga menjunjung pengerusi-pengerusi bersama Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Jubli Emas Yang Amat Mulia Pengiran Lela Chatria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara Yang Berhormat Pihen Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri
Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Kedua. Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, dan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Shah Bandar Datuk Seri Setia Haji Awang Muhammad Nawawi bin Pihin Orang Kaya Shah Bandar Haji Awang Muhammad Taha, Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Mesyuarat bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Imam Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal, Ahli Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Jubli Emas. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan agenda yang dibentangkan semasa mesyuarat. Agenda 5, laporan Jawatankuasa Sektoral. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota mengulangi titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang menekankan agar apa jua acara-acara bagi sambutan Jubli Emas Baginda menaiki takhta hendaklah dicadang dan dirancang dengan teliti dan perlu mempunyai nilai sejarah yang mana orang ramai akan gairah untuk bersama-sama menyaksikan atau menyertai serta dihargai dan bukannya dinilai daripada banyaknya jumlah acara yang dirancang. Duli Yang Teramat Mulia juga percaya setiap jawatankuasa sektoral sedang giat berusaha mengendalikan rancangan serta menyusun acara-acara dengan mengambil kira beberapa perkara. Jawatankuasa sektoral hendaklah sentiasa dipandu oleh titah Paduka Yanda yang menekankan aspek kesederhanaan dan sifat sambutan sebagai petanda bagi sejarah negara. Komitmen serta dedikasi yang diberikan akan terus berkekalan, lebih-lebih lagi pada peringkat pelaksanaannya nanti ke arah memastikan setiap perancangan berjalan dengan lancar dan sesempurna. Semangat pemuzakarahan serta penyelarasan yang berterusan antara jawatankuasa sektoral berkaitan dengan pihak-pihak berkepentingan lainnya adalah mustahak. Sambutan Jubli Emas diharapkan memberikan impak besar dalam menjana serta menggiatkan aktiviti perekonomian yang mampan. Mesyuarat kali ketiga ini adalah kesinambungan dari mesyuarat kedua Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Jubli Emas yang diadakan pada bulan Februari lalu. Pada mesyuarat Jawatankuasa Tertinggi kali ini, pengerusi-pengerusi bersama bagi Jawatankuasa Sektoral Sambutan Jubli Emas telah menyembahkan taklimat laporan perkembangan terkini mengenai persediaan program-program dan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang. Antara perkara utama yang dilaporkan ialah acara kemuncak sambutan iaitu upacara perarakan diraja sebagaimana juga yang telah dikendalikan semasa sambutan Jubli Perak pada tahun 1992. Perbincangan pada mesyuarat tersebut menunjukkan perkembangan yang positif dalam persediaan keperluan-keperluan sambutan dan mencerminkan komitmen yang berterusan daripada jawatankuasa sektoral ke arah memastikan sambutan Jubli Emas dilaksanakan dengan sempurnanya nanti. Dalam usaha memupuk dan menyokong syarikat-syarikat tempatan, Darussalam Enterprise Day semalam menganjurkan sesi dialog yang dihadiri lebih 90 pengusaha tempatan dan perseorangan. Sesi dialog berkisar mengenai cara untuk memulakan perniagaan dalam industri makanan. Hadir Yang Berhormat Datuk Singga Menteri Kolonel Besar Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Yasmin bin Haji Umar, Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri. Sesi dialog dikendalikan oleh beberapa ahli panel yang mengongsikan idea-idea mengenai peluang-peluang perniagaan terutama dalam industri makanan. Sesi tersebut juga
memberi peluang kepada para peserta menyuarakan permasalahan serta cabaran yang dihadapi dalam industri berkenaan. Hutan hujan Brunei yang kaya dengan kepelbagaian bio telah menjadi bidang pengkajian penting bagi ahli-ahli saintis Britain bersama para saintis negara ini sejak beberapa dekad lalu. Berucap semasa majlis resepsi sempena hari ulang tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II yang ke-91 semalam, Tuan Yang Terutama David Campbell, Pesuruhjaya Tinggi British ke negara ini, juga memuji inisiatif yang diusahakan oleh sekolah-sekolah dan pertubuhan-pertubuhan tempatan dalam menggalakkan para belia di negara ini memahami dan menghargai hutan. Mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke majlis tersebut ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Bahrain bin Abdullah, Menteri Pembangunan. Tuan Yang Terutama dalam ucapannya juga memuji penyertaan dan komitmen negara dalam inisiatif Nadi Borneo. Majlis juga diadakan sebagai memperingati inisiatif Kanopi Commonwealth Baginda Queen. Isu-isu semasa dan dasar kerajaan dapat diperjelas dan dikongsikan melalui program Muzakarah Penerangan. Program Rakan Remaja Penerangan pula memberikan kesedaran sivik dan semangat kenegaraan, terutama dalam kalangan remaja. Kedua-dua bahan berita tersebut menyusul seketika nanti. Program Muzakarah Penerangan menjadi pemudah cara bagi penduduk mukim dan kampung untuk menyampaikan pandangan atau isu-isu permasalahan yang dihadapi bagi mendapat penjelasan daripada agensi-agensi kerajaan yang berkaitan. Ia juga sebagai tanda hubungan baik antara pihak kerajaan dan masyarakat dalam mewujudkan kemakmuran, keharmonian dan perpaduan. Perkara tersebut dijelaskan oleh Awang Mawardi bin Haji Muhammad, pemangku pengarah penerangan semasa mempengerusikan program Muzakarah Penerangan bagi Mukim Kilanas tahun 2017 pagi tadi. Awang Mawardi bin Haji Muhammad juga menjelaskan menerusi program tersebut, ia adalah selaras dengan fungsi dan tanggungjawab Jabatan Penerangan selaku lidah, mata dan telinga kerajaan. Maklumat-maklumat seperti isu-isu semasa dan dasar kerajaan katanya dapat diperjelaskan dan dikongsikan bersama di samping menerima maklum balas yang perlu diambil perhatian serta tindakan oleh agensi-agensi kerajaan berkenaan. Ahli-ahli panel program Muzakarah Penerangan terdiri daripada para ketua-ketua jabatan, penolong ketua jabatan, pegawai kanan kerajaan. Program berkenaan bertujuan merapatkan lagi hubungan mesra yang terjalin antara kerajaan amnya dan Jabatan Penerangan khususnya dengan penduduk mukim. Dengan adanya pihak kerajaan bersemuka dengan masyarakat memperlihatkan kepekaan dan sikap pemedulian kerajaan dalam memastikan rakyat dan penduduk hidup dengan aman dan sejahtera sekaligus dapat mengangkat kredibiliti di mata rakyat dan penduduk. Menerusi program Muzakarah Penerangan ini juga, ia memberikan peluang kepada penduduk mukim untuk mengutarakan isu-isu permasalahan yang dihadapi bagi pertimbangan pihak-pihak agensi kerajaan untuk memberikan penerangan dan penjelasan kepada penduduk mukim mengenai isu-isu yang dibangkitkan. Golongan remaja khususnya para pelajar sekolah perlu didekati supaya mereka lebih peka dengan perkembangan semasa di samping menanamkan semangat kenegaraan dan rasa tanggungjawab sosial. Pelajar juga perlu dijadikan sebagai ejen dalam penyebaran maklumat yang positif dan berkesan kepada rakan sebaya. Perkara tersebut antara tujuan program Rakan Remaja Penerangan yang diadakan bagi Sekolah Menengah Chonghua Bandar Sebegawan pagi tadi. Hadir Awang Dennis Ho Muntai, pengarah Politeknik Brunei. Lebih 260 pelajar tahun 9 dan 10 menghadiri program ini. Taklimat kenegaraan bertajuk Menghayati Bendera dan Lagu Kebangsaan Negara Brunei Darussalam
disampaikan oleh Dayang Hajah Hamsah binti Datuk Kerna Haji Jaya, Pegawai Penerangan, Ketua Unit Kenegaraan, Bahagian Kenegaraan dan Kemasyarakatan. Program juga memberikan kesedaran sivik dan semangat kenegaraan terutama golongan remaja ke arah pembentukan minda dan positif. Saya dapat mempelajari bagaimana menggantung bendera dengan betul dan ia juga dapat menaikkan semangat patriotik kepada kita ni lah. Baguslah hari-hari ini. Dapat belajar menaikkan bendera sama lagu kebangsaan lah. I actually didn't know much about the Brunei flag, but actually just now when I listened, I finally know that like we cannot simply put out the flag. We must put out only on special days like the national days or the Sultan birthday or any like special days. Yeah. Yeah, it's very useful for pelajar. Hampir 5 juta ringgit telah dikutip sejak tabung dana pembinaan masjid ditubuhkan pada pertengahan tahun 2015. Kaedah kutipan masih berjalan seperti biasa. Perinciannya selepas ini teruskan bersama berita perdana. Welcome to Pizza Hut. Dapatkan wow deals dari Pizza Hut. Dapatkan pan pizza serendah RM5 hanya untuk bawa balik dan makan di restoran sahaja. Masa adalah terhad. Peratus dibuat dari daun teh asli, bukan dari ekstrak seperti yang lain. Rasakan perbezaan teh hijau yang sebenar. Beralih ke Pouka, jenama nombor 1 di Singapura. Wow! Welcome to Pizza Hut. Dapatkan wow deals dari Pizza Hut. Dapatkan pan pizza serendah RM5 hanya untuk bawa balik dan makan di restoran sahaja. Masa adalah terhad. Pembinaan Masjid Kampung Tanjung Bunut yang menelan belanja RM3.5 juta akan menjadi projek pertama dari peruntukan keuangan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Sejak tabung berkenaan ditubuhkan pada bulan Jun 2015 sehingga hujung bulan lalu, jumlah kutipan yang terkumpul hampir RM5 juta. Bagi memudahkan orang ramai untuk menyalurkan sumbangan ke tabung berkenaan, beberapa kaedah kutipan dilaksanakan seperti yang berjalan pada masa ini. Kaedah kutipan tabung tersebut yang telah dilaksanakan sebelum ini masih berjalan seperti biasa, iaitu melalui cara-cara standing order contribution, pemotongan wang melalui arahan tetap kepada bank ke atas akaun penyumbang. Direct walk-in contribution, sumbangan wang ringgit melalui kemasukan terus ke akaun tabung dana bagi pembinaan masjid. Menyerahkan sumbangan terus ke Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama. Pledging atau penyataan ikrar, memasukkan sumbangan terus ke dalam tabung-tabung dana di masjid-masjid dan bangunan-bangunan tertentu. Sumbangan melalui perkhidmatan SMS dan sumbangan melalui pemotongan gaji bagi pegawai dan kaki tangan kerajaan dan GLC atau Government Link Companies. Semua hasil kutipan yang diterima akan dimasukkan ke dalam akaun khas bagi tabung tersebut, sama ada ke dalam nombor akaun 000101004748 di Bank Islam Brunei Darussalam BIBD atau nombor akaun 002109403102068
di tabung amanah Islam Brunei Thai. Penubuhan tabung tersebut adalah satu langkah yang positif. Melalui penubuhan tabung ini, semua pihak dapat memainkan peranan masing-masing dalam memberikan sumbangan seangkat-angkat hati selaras dengan objektif penubuhan tabung ini, iaitu untuk memberi peluang kepada orang ramai khususnya umat Islam di negara ini untuk sama-sama melibatkan diri di dalam pembinaan masjid dan bertanam saham akhirat dengan mengikut cara kemampuan masing-masing. Punca dan jumlah kerugian masih disiasat dan ditaksir berikutan kebakaran sebuah rumah 2 tingkat yang berlaku pagi tadi di Kampung Sinarubai di daerah Brunei dan Muara. Musibah yang menimpa rumah milik Pengiran Muhammad Ayub bin Pengiran Haji Muhammad Yassin itu berlaku kira-kira pukul 6.40 pagi dan merosakkan bahagian atas rumah berkenaan. Pihak bomba menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 7.16 pagi. Sejurus menerima panggilan kecemasan, 2 buah jentera dari Balai Bomba Bandar Seri Begawan beserta 10 anggota bergegas ke tempat kejadian. Api dapat dikawal daripada merebak dalam masa 12 minit. Menurut pemilik rumah berkenaan, kebakaran mungkin berpunca dari sistem air cooler di salah sebuah bilik di bahagian atas rumah tersebut. Sejumlah RM18,300 disumbangkan oleh Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah kepada 4 buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah baru-baru ini di Kampung Bukit Puan dan Kampung Pelambaian. Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah menyampaikan sumbangan tersebut petang tadi di Ibu Pejabat Yayasan. Sumbangan disempurnakan oleh Awang Haji Ibrahim bin Haji Ismail, pengarah urusan yayasan. Selaras dengan tujuan penubuhan yayasan dalam bidang kebajikan, ialah memberikan pemedulian dan bantuan kepada mereka yang kurang bernasib baik seperti mereka yang terlibat dalam musibah kebakaran rumah. Bantuan ini dilaksanakan secara berterusan mengikut keperluan dari semasa ke semasa. Kejayaan tidak akan dapat dicapai tanpa adanya usaha gigih. Berbekalkan semangat cekal telah mendorong Yang Berhormat Haji Abdul Hamid alias Haji Sabri bin Haji Arsyad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga pengarah kumpulan syarikat-syarikat Sabri untuk maju dalam bidang perniagaan. Bagi Yang Berhormat, perniagaan adalah satu cabaran. Setiap pengusaha pasti mengalami jatuh bangun dalam perniagaan. Hasil usaha gigihnya itu, Yang Berhormat kini memiliki 9 jenis perniagaan yang meliputi bidang penghasilan bahan makanan dan minuman, pembinaan dan kejuruteraan, pengangkutan, restoran dan penyajian, perkhidmatan jahitan, penggambaraan dan pelancongan dan pertanian. Untuk mengetahui lagi tentang kejayaan Yang Berhormat dalam bidang perniagaan, ikuti rancangan dokumentari Jalur-Jalur Kejayaan yang akan disiarkan esok di saluran RTV Perdana pada pukul 9 malam. Syarikat Minyak Brunei Shell BSP sedang berusaha untuk meningkatkan kecekapan, mengurangkan bahan sisa dan menjadi lebih produktif secara selamat. Keadaan harga minyak rendah semasa merupakan satu cabaran bagi industri ini di skala global. Akan tetapi BSP telah mendapati keadaan itu juga memberi peluang kepada syarikat berkenaan untuk membuat peningkatan serta menjadi lebih berdaya saing. Sebagai menyokong strategi BSP, Line in the Sand, Fit for the Future, pasukan antara disiplin dan antara jabatan telah ditubuhkan dengan kerjasama rapat bersama rakan-rakan niaga. Usaha bersepadu ini serta pemikiran kreatif telah membawa kepada keberkesanan bagi memastikan BSP akan mencapai Fit for the Future. Penjimatan kos ini telah dicapai melalui penghasilan yang diperbaiki. Dr. Cherry M. Powell, pengarah urusan BSP berkata Fit for the Future adalah mengenai apa yang perlu dilakukan oleh BSP sekarang bagi memastikan ia akan kekal bagi generasi akan datang yang akan menyemarakkan masa depan negara. Lebih banyak lagi yang boleh dilakukan jika terdapat pemikiran inovatif, fokus, kerjasama rapat serta orang-orang yang bermotivasi dan cekal. Contoh baru-baru ini ialah operasi-operasi Y-Line di mana BSP telah berjaya mengubah satu unit wire line di darat dan satu lagi unit di luar pantai menjadi operasi 24 jam.
Keputusan awal menunjukkan penghasilan kaki tangan wireline meningkat kepada lebih 300% dengan pengurangan kos lebih dari 50% dan penghantaran lebih banyak tong minyak daripada yang dirancang jika pasukan tersebut meneruskan operasi selama 12 jam. Kontraktor yang terlibat ialah SC Oilfields and Logistics Sendirian Berhad, sebuah syarikat tempatan dengan 90% tenaga kerja adalah pasukan tempatan. Pasukan tersebut kini sedang memantau operasi 24 jam itu bagi memastikan kedaya tahanan dan memahami cara mereplikasikan langkah tersebut. Menurut Dr. Powell, seluruh pasukan BSP berusaha secara proaktif untuk memperbaiki cara bekerja. Wireline adalah satu kaedah menggunakan golongan wayar untuk mengakses jauh ke dalam telaga minyak. Teknik tersebut digunakan bagi mengambil sukatan di dalam telaga untuk membuka atau menutup zon-zon pengeluaran berbeza serta menambah atau mengurangkan kelengkapan di telaga bagi meningkatkan pengeluaran. Tazkirah mengenai bahayanya rokok dan tabiat merokok antara pengisian program keagamaan bagi bulan ini yang diadakan serentak di ke-44 daerah. Di daerah Brunei dan Muara, program tertumpu di Sekolah Ugama Pengiran Pekerma Setia di Raja Sahibul Bandar, Kampung Perpindahan Mata-Mata. Tazkirah menjelaskan agama Islam melarang keras umatnya melakukan apa jua perkara yang membinasakan diri. Berdasarkan pengesahan pakar bahawa rokok itu membahayakan dan membinasakan, sementara perbuatan merokok itu pula merupakan pembaziran. Justru melakukan yang membahayakan dan pembaziran adalah haram dari hukum syarak. Pengisian tazkirah juga termasuk bacaan selawat ke atas Nabi dan doa peliharakan Sultan dan negara Brunei Darussalam. Harapan saya supaya diorang mendapat mengamalkan akan kepentingan selawat ini, terutama sekali dalam tajuk tazkirah pada hari ini, iaitu rokok atau merokok itu memudaratkan, supaya diorang ini dapat memberikan lagi nasihat kepada keluarga-keluarga di sekeliling diorang atau akan bahayanya. Program serupa bagi daerah Belait pula tertumpu di Sekolah Ugama Pengiran Setia Jaya Pengiran Abdul Momin, Kampung Pandan, Kuala Belait. Guru Besar Sekolah Ugama berkenaan jelaskan program seumpamanya dapat membantu tahap pencapaian para pelajar. Alhamdulillah pencapaian murid-murid dan perkembangan mereka mengenai dengan program ini sangat membantu dari segi akademik, hafalan mereka banyak membantulah mengenai tentang program ini. Di daerah Tutong, penumpuan program ialah di Sekolah Ugama Keriam. Tazkirah antara lain mendedahkan bahawa setiap hisapan yang dilakukan oleh perokok bererti dia menyedut 4,000 bahan kimia yang terkandung dalam rokok tersebut. Kesan buruk dalam merokok ini ialah membawa kebinasaan di dalam badan kita ni, walaupun ia kesannya membawa sedikit keseronokan, tapi kebanyakannya ia akan membawa kebinasaan dalam anggota-anggota dalam badan kita ni. Sekolah Ugama Selangan menjadi tumpuan program keagamaan di daerah Temburong. Tazkirah mengingatkan nikotin yang terdapat dalam tembakau menyebabkan ketagihan dan merokok menyebabkan pelbagai jenis penyakit seperti lelah, kerosakan saluran darah serta pelbagai jenis penyakit bara. Bahaya rokok dan mudaratnya kepada kesihatan kepada para pelajar, untuk sebagai cara untuk pelajar itu tahu akan bahaya rokok, disampaikan juga mudarat kepada kesihatan, bahan-bahan kimia racun yang ada dalam rokok itu sendiri, dan juga dalam Islam memang rokok ini ditegahlah, dan sebab ia memudarat kepada perokok itu dan orang lain dan orang ramai. Sekarang disampaikan kadar nisab zakat wang dan harta untuk hari ini.
Berikut pertukaran mata wang ringgit Brunei dengan beberapa mata wang antarabangsa dalam serantau. Amerika Syarikat berusaha untuk meningkatkan hubungan perdagangan dengan Indonesia. 2 orang terbunuh dalam rentetan serangan bom di selatan Thailand. Laporannya antara yang dimuatkan dalam segmen antarabangsa selepas ini. Amerika Syarikat berusaha untuk meningkatkan hubungan perdagangan dengan Indonesia. Perkara tersebut dinyatakan oleh Naib Presiden Amerika Syarikat Mike Pence semasa lawatan rasmi beliau ke Jakarta hari ini. Isu-isu yang dibincangkan oleh kedua-dua negara termasuk perdagangan, keselamatan dan pertikaian di perairan Laut Cina Selatan. Semasa mengadakan rundingan bersama pemimpin Indonesia Tuan Joko Widodo, Tuan Pence berkata negaranya berminat dalam mengukuhkan lagi hubungan persahabatan bersama negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu. Indonesia adalah salah sebuah daripada 16 negara di bawah penelitian yang mempunyai lebihan perdagangan dengan Amerika Syarikat. Tuan Pence juga meminta bagi pandangan seimbang dan kerjasama dalam memerangi pengganasan dengan Indonesia di samping kebebasan pelayaran di Laut Cina Selatan yang dipertikaikan. Naib Presiden Amerika itu tiba di Jakarta lewat kemarin. Beliau sebelum ini mengadakan lawatan ke Jepun di mana beliau memberi jaminan kepada Tokyo mengenai komitmen negaranya untuk mengekang cita-cita nuklear Korea Utara. Menteri Luar dan Menteri Pertahanan Australia mengadakan perjumpaan dengan Perdana Menteri Jepun di Tokyo di tengah-tengah kemuncaknya ketegangan di semenanjung Korea. Menteri Luar Australia Julie Bishop dan Menteri Pertahanan Marissa Payne berada di Jepun bagi menghadiri mesyuarat kali ke-7 Australia-Jepun 2+2 dan mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan. Menteri Luar dan Menteri Pertahanan Australia mengadakan perjumpaan dengan Perdana Menteri Jepun Tuan Shinzo Abe dan rakan sejawatan mereka dari Jepun Fumio Kishida dan Tomomi Inada dalam usaha bagi mengukuhkan lagi hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Jepun dan Australia mengisytiharkan rakan kongsi strategik khas dalam tahun 2014. Bagaimanapun dalam bulan April, industri berat Mitsubishi Jepun tidak mendapat kontrak terbesar bagi kelengkapan tentera selepas Australia menolak beberapa kapal selam Soryu dan memilih reka bentuk Perancis bagi rancangan kapal selam baharu armada negara tersebut. Perwakilan tertinggi Kesatuan Eropah EU bagi hal ehwal luar negeri dan dasar keselamatan Federica Mogherini berkata Britain akan mengalami kerugian besar berbanding EU ekoran keputusan Britain untuk meninggalkan blok itu. Perkara tersebut ditekankan semasa Puan Mogherini menghadiri satu acara di Universiti Tsinghua di Beijing. Puan Mogherini juga memuji China mengenai rancangan pelaburan One Belt One Road yang bertujuan untuk membangunkan perdagangan dan ikatan perhubungan bersama Eurasia dengan menekankan kepentingan dalam membuka lebih banyak rangkaian peluang yang ada. Semasa di Beijing, Puan Mogherini juga mengadakan beberapa rundingan bersama Menteri Pertahanan China dan Ahli Majlis Negara Chang Wan-Kwan di Ibu Pejabat Bangunan Kementerian Pertahanan. Lawatan Puan Mogherini dan para delegasinya ke Beijing adalah bagi menghadiri rundingan dialog strategik antara China dan EU yang berakhir semalam. Dua orang terbunuh dan 3 yang lain cedera dalam rentetan serangan bom dan tembakan di selatan Thailand.
Siri serangan tersebut berlaku di 11 buah daerah di wilayah-wilayah Narathiwat, Patani dan Songkhla berhampiran sempadan Malaysia petang kemarin. Jurucakap tentera Thailand berkata serangan tersebut mensasarkan pasukan keselamatan dan orang awam. Setakat ini tiada kumpulan atau pihak yang mengaku bertanggungjawab. Kawasan berkenaan telah mengalami beberapa siri serangan sejak sekian lama yang mengorbankan lebih 6,500 orang sejak tahun 2004. Australia bercadang untuk mengetatkan undang-undang kewarganegaraannya. Para calon perlu mempunyai kefasihan berbahasa Inggeris, tinggal di negara itu pada tempoh yang lama dan mempunyai bukti integrasi seperti pekerjaan. Perdana Menteri Malcolm Turnbull berkata ujian kewarganegaraan baharu itu akan lambangkan nilai-nilai Australia di sebalik menjalankan pelbagai format seperti sedia ada. Tunas kewarganegaraan perlu mempunyai kefasihan yang memuaskan dalam bahasa Inggeris dan perlu tinggal di negara tersebut sekurang-kurangnya 4 tahun berbanding sebelumnya hanya setahun. Selain itu, menurut Menteri Imigresen Tuan Peter Dutton, calon yang perlu menunjukkan rekod pekerjaan dan bagaimana mereka berinteraksi bersama masyarakat setempat. Ujian sivik dan soalan kepada calon juga diketatkan dan lebih sukar. Angkatan Tentera Udara Amerika Syarikat dan Korea Selatan mengadakan latihan tentera bersama hari ini di Pangkalan Tentera Udara Ganshan di tengah-tengah meningkatnya ketegangan di semenanjung Korea. Kira-kira 1,500 juruterbang tentera kedua-dua negara menyertai latihan ketenteraan tahunan itu dengan menempatkan sebanyak 80 buah pesawat perang termasuk F-16 dan F-15. Ia dalam usaha untuk meningkatkan kerjasama dalam beberapa situasi perang. Ketegangan semakin memuncak ke atas semenanjung Korea di tengah-tengah kebimbangan berkemungkinan Korea Utara akan melancarkan ujian peluru berpandu ke-6-nya selepas Washington berkata minggu ini mereka mengalihkan pesawat gempur Carl Vinson ke perairan semenanjung Korea. Kira-kira 28,000 tentera Amerika Syarikat ditempatkan di Korea Selatan dalam latihan tentera bersama dengan tentera Korea Selatan. Latihan tersebut bertujuan untuk mengetahui kemampuan tentera udara dalam melancarkan serangan pada situasi kecemasan. Latihan yang juga dikenali sebagai latihan Max Thunder diadakan 14 April lalu hingga 28 April ini. Para penyiasat PBB menemui 17 tapak kubur besar di Republik Demokratik Kongo. Lebih 10 orang terbunuh dalam kejadian tanah susur di Colombia. Ikuti berita mengenainya selepas ini. We're celebrating 50 golden years of uniting 10 magnificent nations where over 650 million hearts beat. We stand together for one vision, one community, one ASEAN. Our beauty and diversity is unparalleled. Discover a land of stunning natural wonders and home to the world's most incredible creatures. Seek thrills and adventures of a lifetime. Immerse yourself in our rich traditions, diverse cultures, and fascinating history. Feel the warmth of people with hearts of gold. Indulge in exquisite cuisines and fresh flavors. Uncover ancient cities, enchanting stories, and treasured legends. Witness history in the making. Marvel at vibrant cities, towering skyscrapers, and rapid transportation. Embrace the moment and make memories that will last forever. Join us for our golden celebration. Come visit ASEAN
for our 50th anniversary in 2017. Menteri Luar Mexico Luis Vedagare Caso mengadakan perjumpaan dengan Perdana Menteri Sepanyol Mariano Rajoy dalam rangka lawatan kerjanya ke negara itu. Menteri Luar Mexico itu juga akan mengadakan pertemuan dengan Raja Sepanyol Raja Felipe. Menurut satu kenyataan akhbar, Tuan Vedagare dan Tuan Rajoy bersetuju ulang tahun hubungan diplomatik antara Mexico dengan Sepanyol yang ke-40 merupakan satu peluang keemasan untuk menangani isu-isu yang dikongsi sama oleh kedua-dua negara. Sepanyol merupakan rakan perniagaan kedua terbesar Mexico dalam kalangan negara Kesatuan Eropah EU. Negara itu juga merupakan pelabur kedua terbesar di Mexico dan pelabur terbesar negara-negara EU. Para penyiasat bangsa-bangsa bersatu telah menemui 17 tapak kubur besar yang mengandungi banyak mayat di wilayah Kasai Tengah Republik Demokratik Kongo. Penemuan itu disahkan oleh Stefan Durajek, jurucakap PBB semasa sidang media di Ibu Pejabat Badan Dunia itu di PBB. Menurut Durajek, wilayah Kasai merupakan tempat pertempuran antara askar kerajaan dan dengan anggota sebuah kumpulan milisya setempat dikenali sebagai Kumuina Sapu. Siasatan bersama oleh Pejabat Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia UNHCR dan Polis PBB mendapati sekurang-kurangnya 74 orang termasuk 30 kanak-kanak telah terbunuh dalam beberapa pertempuran yang berlaku dari 26 hingga 28 hari bulan Mac lalu. Dalam pada itu, Pesuruhjaya UNHCR meminta Kerajaan Republik Demokratik Kongo untuk melancarkan penyiasatan yang tegas dan cekap mengenai kejadian tersebut. Jika kerajaan berkenaan gagal untuk bertindak tegas, pihak komuniti antarabangsa akan digesa melakukannya. Beliau juga menggesa Republik berkenaan memastikan penyiasatan segera telus dan bebas untuk mendapatkan fakta-fakta kejadian. Kejadian telah susur di tengah Colombia mengakibatkan 17 orang terbunuh, 23 orang cedera dan 7 yang lain dilaporkan hilang. Kejadian berlaku kurang daripada 3 minggu selepas tanah susur susulan hujan lebat yang melanda bandar Mocoa yang terletak di selatan Colombia pada 2 April lalu yang meragut lebih 300 jiwa. Salji tebal membadai negeri-negeri di barat Balkan dengan suhu yang jatuh bawah 0 darjah Celsius. Salji tebal itu turut mengakibatkan kesesakan lalu lintas di seluruh kawasan Bosnia dan Kroasia. Kira-kira 30 cm turunan salji membadai Sarajevo dalam masa beberapa jam pada waktu malam. Bekalan elektrik dan telefon turut terjejas di kebanyakan kampung di tengah Bosnia dan jalan-jalan raya ditutup di bahagian timur negara itu. Sementara itu, kebanyakan pelancong terutama dari negara-negara Arab sangat gembira dan menikmati turunan salji. Di Pale, timur Sarajevo, lebih 40 cm turunan salji dilaporkan awal hari ini. Perkhidmatan jalan raya berusaha bagi memastikan jalan-jalan raya masih boleh digunakan untuk lalu lintas. Dalam pada itu, di Kroasia, lebuh raya utama yang menghubungkan Zagreb dan Split ditutup berikutan salji tebal dan angin kencang. Turunan salji tebal dijangka berterusan sehingga esok. Seekor monyet mengamuk di dalam sebuah restoran di China mencetuskan panik kepada pelanggan. Di Peru pula, spesies kura-kura Galapagos yang hampir pupus berjadi selamatkan ketika cuba diseludup ke Eropah. Ikuti bahan menarik ini selepas ini. Pernahkah anda melihat seekor monyet mengamuk? Di China, seekor monyet mengamuk di dalam sebuah restoran apabila pihak polis coba untuk menangkapnya. Menurut pemilik restoran terbabit, semasa melayan para pelanggannya, seekor monyet tersesat secara tidak sengaja masuk ke dalam restorannya yang terletak di Bandar Yuchi, barat daya wilayah Yunnan. Disebabkan kedatangan yang tidak diundang itu, pemilik restoran cuba untuk mengusirnya, namun gagal sehingga beliau terpaksa menghubungi polis hutan. Melihat kedatangan polis hutan, monyet tersebut mula mengamuk dan melompat
Pelbagai cara dilakukan namun semuanya gagal sehingga 2 jam kemudian ia berjaya ditangkap menggunakan jaringan. Monyet terbabit dihantar ke tempat pelindungan hidupan liar sementara sebelum dibebaskan semula ke dalam hutan. Zoo Columbus, Ohio dan akuarium mempamerkan anak beruang kutub yang berusia 5 bulan. Para pengunjung diberi peluang untuk memilih satu nama untuk anak beruang kutub itu. Pihak zoo telah menyenaraikan 4 nama pilihan iaitu Amelia, Grey, Denali, Elsapi dan Vieta. Ibu anak beruang kutub itu, Anana, melahirkan anak kembar namun seekor daripadanya mati. Pakar sains percaya bahawa populasi beruang kutub di dunia adalah antara 20,000 ke 25,000. Menurut zoo tersebut, pakar sains berpendapat jika pemanasan global berterusan, 2/3 populasi beruang kutub akan pupus sehingga tahun 2050. Sekurang-kurangnya 29 kura-kura Galapagos yang terancam dari Ecuador berjaya diselamatkan di utara Peru ketika haiwan berkenaan hendak dibawa ke Eropah untuk dijual. Perkara tersebut dinyatakan oleh Perkhidmatan Hutan dan Binatang Liar Nasional Serfor dalam satu siaran akhbar yang dikeluarkan kemarin. Kura-kura berkaki hitam yang dibalut menggunakan pita ditemui di sebuah bas di Lebuh Raya Piura Sulana. Keadaan yang teruk dan tekanan semasa pengangkutan merupakan punca kematian 2 spesimen. Pihak berkuasa setempat berusaha untuk melumpuhkan perdagangan haram membabitkan haiwan liar. Ketika ditemui, bas yang membawa kura-kura berkenaan sedang dalam perjalanan dari utara bandar pantai Tumbes menuju ke Lima. Kedua-dua pemandu dan pemilik bas berkenaan kini disiasat. Kura-kura gergasi yang boleh mencecah kira-kira 255 kg ini adalah antara haiwan terkenal dari Kepulauan Galapagos. Kura-kura Galapagos boleh hidup selama setahun tanpa makanan dan minuman. Kura-kura berkenaan dibawa ke Zoo Sicilia Margarita di Piura, tempat mereka akan mendapatkan perhatian perubatan dari doktor haiwan. Ladang yang menggunakan tenaga angin yang terletak di Pilila, wilayah Rizal, Manila menjadi tumpuan beratus-ratus pelancong yang cuba menyediakan tempat bagi kawasan pertanian kecil di luar Manila. Kaedah yang digunakan juga memberi peluang pekerjaan kepada penduduk bandar pertanian kecil tersebut. Setiap tahun lebih 340,000 pelancong dicatatkan mendaki ke puncak bukit wilayah Rizal untuk menyaksikan ladang angin seluas 4,500 hektar di bandar Pelela. Para pelancong juga berpeluang mengambil gambar tebayan angin yang setinggi 125 meter. Pembinaan ladang angin yang mempunyai 27 tebayan ini siap dalam bulan Jun 2015 dan dibuka untuk orang awam dalam bulan Jun tahun lepas. Ia merupakan usaha bagi meningkatkan kesedaran mengenai kebersihan dan sekaligus mendedahkan penggunaan alternatif sumber tenaga. Pembinaan ladang angin ini juga memberi peluang pekerjaan kepada 300 orang. Pasukan Brunei DPMM FC meneruskan saingannya malam ini menentang Gelang International FC dalam Liga Singapura 2017. Juga dimuatkan Majlis Sukan ABDB merangkul Piala Sumbangsih Liga DST. Bola sepak Liga Singapura Brunei DPMM FC meneruskan saingan malam ini di Stadium Bedok, Singapura menentang Gelang International FC. Brunei DPMM FC berpeluang memperbaiki kedudukan Liga andai menang ke atas Gelang yang menghuni tangga kelima setakat ini. Manakala Brunei DPMM FC berada di tangga ke-8 dengan hanya mengutip 3 mata. Bola sepak Liga DST, Brunei membuka tirainya untuk musim ini dengan perlawanan Piala Sumbangsih. Dalam perlawanan semalam, juara bertahan Liga Super dan Piala FA Brunei, Majlis Sukan ABDB menundukkan Indra SC, nap juara musim lalu.
Bagaimanapun, Indra SC mendahului perlawanan apabila dihadiahkan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Separuh masa kedua menyaksikan MS ABDB berjaya menyamakan kedudukan menerusi tandukan Razimi Ramli. MS ABDB terus mengukuhkan kedudukan selepas Razimi Ramli sekali lagi menggegarkan gawang Indra di minit-minit akhir perlawanan, menjadikan kedudukan akhir memihak kepada MS ABDB 2-1. Piala Sumbangsa Liga Brunei DST diserahkan oleh Awang Amir bin Pihin Dato' Pekerma Bijaya, Kenal Bersara Dato' Paduka Haji Hussein, Penolong Pengurus Besar Perkhidmatan IT Kumpulan DST. Ramalan keadaan cuaca menyusul selepas ini. Ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam dalam tempoh 24 jam akan datang dijangka sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir di beberapa kawasan. Cuaca pada malam ini berawan dengan hujan atau hujan berpetir menjejaskan beberapa kawasan negara. Risiko banjir kilat jika hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah timur laut atau tenggara seraju 5 hingga 10 km sejam. Pagi esok pula cuaca pada amnya sebahagian berawan. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter dan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Petang esok pula cuaca sebahagian berawan dengan hujan dijangka berlaku di kawasan pedalaman, daerah Temburong dan Blight. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter, manakala angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam. Wallahu a'lam bissawab. Sekarang ikuti ramalan keadaan cuaca bagi negara Brunei Darussalam untuk tempoh 3 hari akan datang dan ramalan keadaan cuaca bagi beberapa bandaraya utama ASEAN dan dunia. Sebelum berpisah, kita renungkan bersama maksud petikan sebuah firman Allah dalam hadis Al-Qudsi. Sesungguhnya masjid-masjid di muka bumi ini adalah ibarat rumahku, sedang orang yang meramaikan masjid itu adalah tetamuku. Maka beruntunglah orang-orang yang telah membersihkan dirinya datang bertemu ke rumahku. Dengan itu, berita perdana berakhir di sini. News at 10 menyusul pukul 10 malam nanti. Dari kami semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.